Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم آمين. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita pada pelajaran akidah. Kita akan meneruskan pada pelajaran akidah tahun 5 pada tajuk sifat ilmun. Bersama dengan saya, Hafizi bin Omar. Ilmun. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmun? Ilmun bermaksud pengetahuan. Ilmun bermaksud pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan sebenar tentang sesuatu perkara. Bermaksud, bila kita belajar sesuatu ilmu, bermakna ilmu itu adalah pengetahuan sebenar tentang sesuatu perkara yang kita belajar. Dunia pada hari ini menunjukkan kepada kita, dengan ilmu pengetahuan manusia telah berjaya. Dengan ilmu pengetahuan manusia telah berjaya mencipta pelbagai peralatan canggih dalam bidang sains dan teknologi. Kamu faham? Dunia pada hari ini, maksudnya kehidupan kita pada hari ini telah menunjukkan kepada kita semua, dengan ilmu pengetahuanlah manusia telah berjaya mencipta pelbagai peralatan canggih dalam bidang sains dan teknologi. Ada kereta-kereta canggih, ada peralatan-peralatan canggih. Kita tengok daripada gadget, daripada kamera, pelbagai bidang sains dan teknologi yang kita tengok pada hari ini semakin canggih dan semakin maju. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu, kita tiada apa-apa. Namun begitu, ilmu pengetahuan yang dikuasai manusia amat sedikit jika dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha tinggi. Namun begitu, ayat tu. Ilmu pengetahuan yang kita ada pada hari ini, pengetahuan manusia, ilmu yang kita ada pada hari ini amatlah sedikit jika kita nak bandingkan ilmu yang kita ada, pengetahuan yang kita ada, nak bandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah yang maha tinggi. Sebab apa kita kata ilmu Allah yang maha tinggi? Sebabnya ilmu yang kita dapat pada hari ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kata macam tu? Sebab kita tengok apa yang kita belajar, kandungan-kandungan yang kita belajar terdapat di dalam Al-Quran. Siapa yang turunkan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Al-Quran kalamullah, kata-kata Allah. Allah turunkan Al-Quran kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk disebarkan, untuk disampaikan kepada manusia. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita belajar, kita nak mencari ilmu. Jadi ilmu tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap perkara yang telah, sedang dan akan berlaku dengan terperinci. Terperinci. Maksudnya sungguh-sungguh Allah tahu. Sebab apa? Allah
mengetahui perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku sekarang ini, dan yang akan berlaku pun Allah sudah tahu. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ilmun. Sifat ni sifat Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita manusia, benda yang telah berlaku kadang-kadang ada yang kita lupa. Tapi yang perkara yang telah berlaku itu Allah dia mengetahui. Perkara yang sedang berlaku, yang sekarang ini yang sedang berlaku ni. Contoh negara Malaysia mengalami pandemik COVID-19 yang sangat meruncing, contohnya dengan kes yang sangat tinggi kan, sedang berlaku. Contoh, Allah mengetahui, bukan Allah tak tahu. Allah mengetahui apa yang sedang berlaku ni. Dan Allah juga mengetahui perkara yang akan berlaku. Yang itu bukan dalam jangkauan kita. Sebab kita tidak pernah mengetahui perkara-perkara yang akan berlaku kepada kita. Contoh, pukul 10 malam saat lagi, apa yang akan berlaku kepada kita? Mungkinkah pada waktu itu kita sedang makan? Mungkinkah pada waktu itu kita sedang sedang tidur? Ataupun pada jam 10 malam ini adalah waktu yang terakhir Allah akan cabut nyawa kita? Wallahu a'lam. Kita tak pernah tahu perkara yang akan berlaku kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang akan berlaku dengan terperinci. Sungguh-sungguh Allah tahu. Seterusnya, kita sebagai manusia, sebagai umat, sebagai hamba wajib beriman dan yakin dengan sifat ilmun Allah, dengan sifat ilmu Allah yang maha mengetahui. Ilmun bermaksud mengetahui. Jadi sifat ilmun ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Jadi kita wajib yakin, kita wajib beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat ilmun. Tiada sesiapa pun dapat berselindung daripada pengetahuan Allah. Ini poin yang penting. Tiada sesiapa pun dapat berselindung daripada pengetahuan Allah. Sembunyi tak dapat. Sedangkan kita terlintas sahaja di dalam hati. Kita terlintas sahaja di dalam hati. Kita tak bercakap, kita tak mengeluarkan kata-kata pun. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Walaupun manusia lain tak tahu. Manusia lain tak tahu, tapi Allah mengetahui. Walaupun sampai macam tu sekali. Kan? Kita bohong, orang tak tahu, tapi Allah tahu. Kita sembunyikan sesuatu daripada orang, orang lain tak tahu, tapi Allah maha tahu. Kan? Allah maha mengetahui. Seterusnya, Allah bersifat ilmun, iaitu Allah maha mengetahui. Tadi dah cakap. Teruskan lagi. Allah maha mengetahui akan segala yang ada di langit mahupun di bumi, serta segala sesuatu yang diciptakannya. Kita dekat dunia ni pun ada yang kita tak tahu. Dekat bumi ni pun ada yang kita tak tahu. Allah mengetahui. Tambah lagi di langit, kita tak pernah tahu pun apa yang berlaku di langit sana. Apa yang berlaku pada bintang-bintang semua. Apa yang berlaku pada galaksi-galaksi di atas sana. Apa yang berlaku pada matahari. Apa yang berlaku pada bulan. Bagaimana keadaan cuaca di planet-planet lain yang kamu belajar dalam sains itu. Kita tak tahu, tetapi Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta segala sesuatu yang apa yang Allah ciptakan. Apa yang Allah ciptakan, Allah maha mengetahui atas kesemua ciptaannya. Faham? Seterusnya, mari kita lihat kepada dalil naqli. Dalil naqli sifat ilmun Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Anfal ayat 75.
ilmu Allah Subhanahu wa taala amat luas. Allah mengetahui segala tindak tanduk manusia walaupun ia tersembunyi di lubuk hatinya. Allah mengetahui segala perkara yang telah, sedang dan akan berlaku. Tiada suatu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 poin yang penting. Seterusnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alimun bidzatis sudur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengetahui segala isi hati yang terkandung di dalam dada-dada. As-sudur, sadrun, dada-dada. Allah mengetahui segala isi hati kita. Apa yang ada dalam hati, tak cakap pun di mulut, tak mengeluar pun kata-kata, tetapi Allah sudah mengetahui apa yang terkandung dalam isi hati kita. Dalam surah At-Taghabun ayat 4. Kita teruskan lagi. Dalil aqli. Allah mengetahui semua yang berlaku di alam semesta ini dan ia akan mengatur keadaan makhluk yang diciptakan. Ini dalil aqli yang kita kena faham. Allah dia cipta alam ni, kan? Kemudian Allah yang mengatur perjalanan di dalam alam ini, keadaan makhluk yang dia ciptakan. Jadi dia mengetahui. Sebab kita kena fikirlah. Kita bangun tidur, kita tengok sudah pagi, tadi malam, sebelum tu malam. Bagaimana Allah menukarkan daripada malam ke siang. Kemudian Allah menukarkan malam kepada siang, siang kepada malam, kan? Kita teruskan lagi. Sekiranya Allah tidak bersifat dengan sifat ilmun, nescaya ia tidak dapat menjadikan alam ini. Kita kena faham, kalau Allah ini tidak bersifat dengan sifat ilmun, mengetahui, maka Allah tidak dapat menjadikan alam ni. Allah tak mampu mencipta alam ini. Tetapi itu adalah sekiranya Allah tidak bersifat dengan sifat ilmun. Tetapi Allah ini dia memiliki sifat ilmun. Itu kita kena faham dengan akal kita. Terusnya, mustahillah Allah mampu menjadikan manusia, binatang, bintang dan cakrawala serta lain-lain sekiranya tidak bersifat dengan sifat ilmun. Mustahil. Tetapi Allah itu ia mempunyai, dan diri Allah itu sendiri bersifat dengan sifat ilmun, mengetahui atas segala sesuatu. Apa yang manusia tahu, apa yang hamba tahu, Allah tahu. Apa yang manusia tidak tahu ataupun hamba tidak tahu, Allah Maha tahu. Itu perbezaan. Seterusnya kita lihat kepada hukum. Sebagai umat Islam, kita wajib yakin dan percaya serta beriman dengan sifat ilmun. Wajib, kita wajib beriman. Berdosa besar hukumnya kepada sesiapa yang ingkar. Siapa tak beriman, hukum dia berdosa besar. Dan bila berdosa besar, dan bila kita tidak beriman dengan sifat ilmu, itu boleh mengakibatkan kita ini terkeluar daripada golongan orang beriman dan tergolong dalam golongan orang yang kufur dan musyrik, iaitu orang yang menyekutukan Allah. Allah tidak bersifat jahlun, jahil. Allah dia bersifat ilmun, dan lawan kepada sifat ilmun ialah jahlun, iaitu jahil. Mustahil Allah itu jahil. Kalau jahil untuk kita sesuai, untuk Allah tak sesuai langsung, sebab Allah itu bersifat dengan sifat ilmun. Seterusnya, kita tengok perbezaan ilmu Allah dan ilmu manusia. Allah tiada permulaan, manusia ada permulaan, kan? Kita daripada kita kecil, kita dilahirkan oleh ibu dan ayah kita. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita datang daripada ibu dan ayah kita. Bila kita dilahirkan oleh ibu kita itu, adakah kita terus bercakap? Tidak. Kita hanya mampu untuk menangis.
Kan, bila kita menangis sampai usia kita belajar dan kemudian baru kita boleh bercakap, boleh mengetahui sesuatu benda. Sebab tu kita ada permulaan dan kita ada pengakhiran dia. Yang kedua, ilmu Allah itu sentiasa benar. Ilmu manusia boleh jadi benar atau salah. Kan kadang-kadang manusia ini dia melakukan kesalahan dan kesilapan. Kadang-kadang apa yang dia sampaikan boleh jadi ilmu yang disampaikan itu benar dan boleh jadi salah. Ketiga, ilmu Allah itu tidak terbatas, namun ilmu manusia terbatas. Ilmu Allah tiada perantaraan. Ilmu manusia menggunakan perantaraan. Contoh paling utama perantaraan yang kita guna ialah melalui baginda Nabi SAW. Nabi menyampaikan ilmu-ilmu kepada para sahabat menyampaikan terus kepada para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama, para tutuk guru, para ustaz, kemudian sampai kepada kita pada hari ini. Yang seterusnya, Allah mengetahui perkara yang akan berlaku. Manusia tidak mengetahui perkara yang akan berlaku. Allah mengetahui perkara ghaib dan manusia tidak mengetahui perkara ghaib. Seterusnya, tujuan beriman dengan sifat ilmu Allah. Apa tujuan kita beriman? Yang pertama, jujur dalam amalan dan rajin menuntut ilmu. Kedua, bersemangat melakukan amal kebajikan. Yang ketiga, berfikir ke arah kebaikan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kesan mempercayai sifat ilmu Allah. Apa kesan kepada diri kita? Pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjadikan kita seorang yang suka menuntut ilmu dan bersikap jujur. Ketiga, menjadikan kita sentiasa ingin dan berlumba-lumba melakukan kebaikan. Seterusnya, akibat mengingkari sifat ilmu Allah. Apa akibat jika kita mengingkari sifat ilmu Allah, kita tidak beriman dengan sifat ilmu Allah, kan? Antaranya, sombong dan merosakkan iman, menjadikan kita manusia yang sombong dan merosakkan iman kita. Kedua, melakukan kemungkaran. Bila kita tak yakin dan percaya kepada Allah, mudah untuk seseorang itu melakukan kemungkaran dan maksiat. Seterusnya, menjadikan seseorang itu tidak jujur dalam apa sekalipun. Dan yang terakhir, menjadikan seseorang itu dia malas berusaha dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah dan Alhamdulillah, sekadar itu dahulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat, beri manfaat kepada kita untuk kita amalkan pada hari ini sehingga masa akan datang, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi di lain waktu dan di lain hari. Ila liqa ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.